Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pembelajaran minggu ini, Pendidikan Islam tahun 3, minggu yang ke-27. Minggu ini kita akan sambung bidang akidah unit 2, beriman kepada kitab. Topik ini kita dah belajar minggu lepas. Jadi minggu ni cikgu akan habiskan terus topik beriman kepada kitab. Okay, jom kita buat revision. Kita ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas. Minggu lepas kita dah tahu beriman kepada kitab tu kitab apa? Kitab Allah. Kitab Allah tu apa? Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Jadi kitab Allah yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran. Kita umat Islam ni digalakkan untuk baca Al-Quran setiap hari. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni boleh beri syafaat pada kita dekat hari kiamat nanti, insya-Allah, bagi sesiapa yang membaca Al-Quran selalu. Ingat lagi tak lagu yang cikgu ajar minggu lepas? Lagu nama kitab yang wajib kita tahu. Jadi minggu ni cikgu ulang lagi sekali lagu ini. Jom kita ikut sama-sama. Guna melodi lagu I Love You. Okay. Kitab wajib tahu, Zabur, Daud, Taurat, Musa, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. 4 kitab wajib tahu. Okay, lagi sekali sama-sama. 1, 2, mula. 4 kitab wajib tahu, Zabur, Daud, Taurat, Musa, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. 4 kitab wajib tahu. 4 kitab wajib tahu, Zabur, Daud, Taurat, Musa, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. 4 kitab wajib tahu. Sebagai orang Islam, kita dah beriman, kita dah percaya kepada kitab Al-Quran ini. Apa kesan yang kita dapat dalam hidup kita? Okey, jom kita tengok yang pertama. Kita tengok kat sini, iman semakin bertambah. Kita percaya pada kitab Allah, kita percaya pada Rasulullah yang sampaikan, kita percaya isi-isi dalam dia. Iman kita akan semakin bertambah, kita akan sentiasa nak buat ibadat. Kedua, kita akan mendapat syafaat Al-Quran, iaitu pertolongan Al-Quran masa di akhirat nanti. Al-Quran akan tolong sesiapa yang baca dia kat dunia. Al-Quran akan tolong untuk kita masuk ke dalam syurga. Beriman kepada kitab, kita akan baca kan Al-Quran tu setiap hari. Kita percaya kita akan baca setiap hari. Jadi apa kesannya? Hidup kita akan menjadi tenang dan teratur. Orang yang mulakan pagi-pagi dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, dengan dengar Al-Quran, tidur pun dengan mendengar Al-Quran, insya-Allah sepanjang hari hidup dia akan teratur. Nak belajar senang, cukup masa nak buat homework, cukup masa nak tolong mak ayah di rumah, cukup je masa nak buat. Seterusnya, masyarakat sejahtera. Sebab kita amalkan apa yang Al-Quran tu ajar. Dalam tu kan Al-Quran kan ajar semua perkara. Adab-adab dengan orang, adab berkawan, adab berkeluarga, adab berjiran, adab dengan alam sekitar. Semua Al-Quran ada ajar. Jadi akhirnya kalau kita amalkan, kita percaya pada kitab Al-Quran ni, kita amalkan apa yang diajar, masyarakat akan menjadi harmoni, sejahtera, saling tolong-menolong dan sebagainya. Dan akhirnya dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah sayang, tempatnya di mana? Syurga. Okay, sekarang kita nak buat projek buku hikmah. Okay, boleh buka buku teks muka surat 76 sebab kita akan buat buku ini berpandukan muka surat 76. Okay, buku hikmah ni apa? Saya terangkan sikit. Buku hikmah ni adalah ikrar awak. Ikrar awak macam mana nak tunjukkan beriman pada kitab ni, apa yang kita perlu buat. Kita nak tunjuk kita beriman ni pada kitab, apa yang perlu kita buat. Itulah senarainya ada dalam muka surat 36. Awak cuma salin sahaja. Okay, jom tengok macam mana cikgu buat dekat video sebelah. Jom start. Kita perlukan 2 helai kertas warna apa-apa, tak kisah, pensel, gunting, selotip atau stapler atau gam. Okey, mula-mula kita lipat 2 kertas A4 macam cikgu buat ni. Okey, lepas tu lipat lagi separuh. So kita akan dapat 4 kotak segi 4 sama. Alright, kertas yang satu lagi pun sama. Kita lipat 2. Okay, and then lipat lagi sebelah dia. Sama juga. Kita akan dapat 4 kotak yang sama. Lepas tu kita gunting tengah-tengah tu. Separuh yang panjang tu kita gunting. 2 helai pun sama. Gunting pada garisan tengah yang kita dah lipat tadi. Kemudian kita cantumkan semua. Jadikan macam buku. Cikgu buat selang-selang lah warna supaya macam lagi menarik buku cikgu ni. Okay, and then
Bila awak dah buat macam tu, kita nak combinekan tengah-tengah tu, kita letaklah gam. Cikgu ada buat 3 contoh. Ni contohlah kalau awak tak ada selotip, tak ada stapler, awak boleh pakai gam macam cikgu buat ni. Gam tengah-tengah dia. Okay, and then lekatkan. Okay, lepas tu kalau awak nak pakai selotip pun boleh. Okay, caranya cabut sikit selotip tu. Lepas tu lekat dekat tengah-tengah. Tapi kalau selotip ni kena lekatkan depan belakang lah. Okay, depan. Lepas tu belakang pun kita kena selotip juga. Kena buat setiap helai macam ni. Okay, dan lagi senang kalau awak ada stapler. Stapler ni, kita stapler je atas satu, bawah satu. Jadi macam buku dah bercantum dah kita punya kertas. Okay, kemudian tulis tajuk dia di depan, iaitu buku hikmah. Bawah kaf waw ha kaf mim ha. Okay, lepas tu tulis nama masing-masing. Jadi buku hikmah. Okay, kemudian tulis salin balik dalam buku teks muka surat 70 berapa tu? 76. Salin balik perkara-perkara yang awak akan buat. Yang pertama, menunaikan solat 5 waktu. Ikutlah sampai yang ke-8. Okay, dah siap. Kalau perasan dekat belakang tu ada lebih kan? Jadi awak tambah lagi 2 amalan yang awak nak buat dekat rumah. Tolong ibu ayah ke, tolong basuh pinggan, basuh baju ke, tak kisahlah apa-apa amalan yang awak nak buat. Seterusnya kita masuk bidang Al-Quran, idgham bila gunnah. Minggu lepas kita belajar idgham ma'al gunnah. Hari ni kita nak belajar idgham bila gunnah. Sebelum kita baca ayat idgham bila gunnah, kita kenal dulu idgham bila gunnah ni macam mana sebenarnya. Kita tengok dalam gambar kotak yang pertama tu, huruf nun tanda mati ataupun kita panggil nun sakinah ataupun nun mati lah. Nun mati atau tanwin. Tanwin titik 2 atas, titik 2 bawah, titik 2 depan. Okay, nun mati atau tanwin jumpa tambah dengan huruf ra ataupun lam. Macam mana cara bacanya? Dengan memasukkan sebutan nun atau tanwin ke dalam huruf ra dan lam tanpa dengung. Tanpa dengung macam mana? Jom kita tengok sama-sama. Cara baca idgham bila gunnah, ingat macam tadilah, nun mati, tanwin jumpa dengan 2 huruf je, ra dan juga lam. Okay, ikut cikgu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita tengok ra, nun mati jumpa ra. Mir rabbik. Bagus. Okay, tengok tanwin jumpa dengan ra. Ghafurar rahima. Aishatir radiyah. Aishatir radiyah. Okay, tengok nun mati jumpa dengan lam. Min ladunka. Tanwin jumpa dengan lam. Malal lubada. Wailul likulli. Okey, itu bacaannya jelas. Kita tak baca contohnya ni. Min rabbika, tidak. Kita baca masukkan dekat ra. Mir rabbika, jelas tanpa dengung. Ini pun sama. Kita tak baca min ladun, tak. Kita terus masuk dekat lam. Min ladunka. Okey, itu sahaja.